Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Sarjana Muda Sains Nautika dan Pengetahuan Maritim ingin membentangkan tugas kami yang bertajuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, terutamanya dalam musim COVID. Iaitu pada mulanya sekali saya akan menceritakan sedikit apakah itu COVID-19. COVID-19 ini adalah sejenis penyakit yang berpunca daripada kelawar ataupun tenggiling atau kedua-duanya sekali. Bagi kronologi COVID-19 di dunia, pada pertengahan bulan Disember 2019, COVID-19 telah dikesan di Wuhan, Hubei, China. Dan seterusnya pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO mengiktiraf COVID-19 sebagai pandemik. COVID-19 juga dikesan di Malaysia. Ini adalah kronologi dan kesan-kesan tindakan bagi Kerajaan Persekutuan Malaysia bagi menangani COVID-19 tersebut. Iaitu pada 25 Januari 2020, Menteri Kesihatan pada ketika itu iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mengesahkan kes pertama COVID-19 pada 2019 yang berpunca daripada 3 warga China yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura pada 23 Januari 2020. Dan pada ketika 31 Januari 2020, WHO mengisytiharkan COVID-19 sebagai darurat kesihatan dunia. Dan pada 11 Februari 2020, Kerajaan Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan satu jawatankuasa kerja bersama. Dan pada akhir iaitu pada tarikh 18 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP di Malaysia telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia bagi mencegah dan menangani wabak COVID-19 ini. Dalam keadaan Malaysia yang sedang dilanda pandemik COVID-19 ini, terserlah perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia menjelmakan sifat empati tanpa mengira kaum demi memutuskan rantaian COVID-19. Dalam krisis COVID-19 ini, rakyat Malaysia, khususnya petugas barisan hadapan, telah menzahirkan keupayaan mereka membantu rakyat berbilang kaum untuk membanteras COVID-19. Memetik ucapan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika Majlis Dasar Perpaduan Negara dan Rangka Tindakan Perpaduan Negara 2021. Jelaslah bahawa pandemik ini mengajar rakyat Malaysia betapa pentingnya kesatuan dan kesatuan hati. Selanjutnya, kesan COVID kepada masyarakat hilang sumber pendapatan. Penyebaran wabak COVID-19 yang meluas di seluruh dunia telah mengubah hidup kita dalam banyak aspek, terutama dalam faktor kesihatan, sosial, kewangan dan ekonomi. Faktor ekonomi dan kewangan memberi impak besar kepada masyarakat dan sumber pendapatan mereka dan pekerjaan mereka terjejas akibat dua aspek iaitu ekonomi dan kewangan. Antara kesannya kepada masyarakat ialah masyarakat terpaksa hidup secara jimat-cemat. Masyarakat mempunyai masalah untuk membayar komitmen mereka. Masyarakat akan menjadi murung dan akan cuba menyakitkan diri mereka. Masyarakat terpaksa memanjat gandai barang-barang mewah mereka untuk membayar komitmen mereka. Masyarakat mula meminjam dari kawan keluarga atau dari peminjam yang berlesen iaitu alum, dan sekali pelajaran anak terpaksa ditanggungkan sementara. Ini adalah antara kesan-kesan masyarakat yang hilang sumber pendapatan. Terima kasih. Seterusnya, kesan COVID-19 kepada masyarakat termasuklah terputusnya bekalan makanan. Antara punca terputus bekalan makanan ialah masyarakat tiada pendapatan atau wang untuk membeli bekalan makanan. Sesetengah individu pula tidak dapat keluar daripada rumah mereka untuk membeli barangan keperluan kerana menjalani kuarantin wajib. Tambahan pula, stok barangan di pasaraya habis atau tidak mencukupi kerana tindakan panic buying oleh sesetengah pihak. Untuk mengatasi situasi ini daripada berlarutan, rakyat Malaysia telah berganding bahu untuk membantu mereka yang memerlukan. Oleh itu, inisiatif masyarakat telah mengadakan kempen kibar bendera putih untuk mereka yang terputus bekalan makanan atau memerlukan sebarang bantuan.
Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia tampil memberi bantuan kecemasan kepada Kementerian Kesihatan KKM dalam memudahkan operasi merawat pesakit COVID-19 di Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pertubuhan bukan kerajaan itu memberi tumpuan menyediakan keperluan penting termasuklah katil, alat ventilator, pakaian perlindungan diri (PPE), ubat-ubatan dan pelbagai kemudahan lain. Yayasan Sam Darby turut menyumbang RM195,000 kepada Pusat Perubatan Universiti Melaya untuk membeli sarung tangan, perisai muka pakai buang dan pakaian penutup untuk kegunaan petugas barisan hadapan perubatan. Selain itu, Yayasan Sam Darby dengan bantuan MISAR mengedarkan cecair pembersih tangan bernilai RM12,160 kepada anggota pasukan keselamatan di Pusat Pemeriksaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP serta Balai Polis. Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia tampil memberi bantuan kecemasan kepada Kementerian Kesihatan KKM dalam memudahkan operasi merawat pesakit COVID-19 di Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Pertubuhan bukan kerajaan NGO itu memberi tumpuan menyediakan keperluan penting termasuk katil, alat ventilator, pakaian perlindungan diri (PPE), ubat-ubatan dan berbagai kemudahan yang lain. Yayasan Sam Darby menyumbangkan bantuan bernilai 4.4 juta kepada individu dan komuniti yang terkesan akibat COVID-19. Perkara itu dilaksanakan dengan kerjasama syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, Rangkaian Tindak Balas Bencana GDRN, Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia, Malaysia International Search and Rescue (MISAR) dan Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM). Terdapat 3 pihak yang datang memberi bantuan kepada rakyat Malaysia pada waktu COVID-19, iaitu Badan Bukan Kerajaan NGO, syarikat tempatan dan individu. Salah satu badan bukan kenegaraan iaitu Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIN). 10 juta ringgit Malaysia sudah dibelanjakan beberapa NGO dalam bentuk barang keperluan dan pek makanan untuk menolong rakyat yang susah. Syarikat tempatan telah mengadakan program food bank tempatan. Syarikat-syarikat menermakan sumbangan dan meletak di luar kedai. Orang yang memerlukan akan datang mengambil. Pada peringkat awal, program ini bertujuan membekal makanan keperluan harian kepada golongan B40, khususnya penerima bantuan e-kasih. Individu kibaran bendera putih. Ini ialah salah satu cara untuk mengenal pasti golongan yang memerlukan bantuan terutama makanan asas pada waktu permulaan PKP di seluruh dunia. Kempen kibar bendera putih yang digerakkan oleh rakyat Malaysia menandakan ramai yang terkesan dan terdesak untuk mendapatkan bantuan keperluan asas. Gambar ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa badan NGO, kerajaan dan bukan kerajaan yang tampil memberikan bantuan dari segi makanan kepada mangsa COVID yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Hal ini bertujuan bagi meringankan beban yang ditanggung oleh mereka, khususnya yang terhenti pendapatan harian dan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bekalan makanan. Kesimpulannya, walaupun negara kita dilanda cabaran COVID-19, tetap juga dapat kita lihat petugas baris hadapan rakyat Malaysia sendiri berganding bahu, bertungkus lumus untuk saling membantu antara satu sama lain. Meskipun pandemik COVID-19 memberi kesan besar kepada negara, terutamanya dari segi ekonomi, masih ada sudut positifnya iaitu mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Harapan. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berasa bangga kerana dalam krisis ini, kita dapat lihat bagaimana mangsa COVID-19 dan penjawat awam, khasnya barisan hadapan tanpa mengira kaum,
memberikan hikmat yang paling baik untuk mengatasi penularan wabak berkenaan. Saya berharap agar sikap positif ini selalu akan dapat diterjemahkan dalam masyarakat kita sebagaimana perpaduan kita ketika menghadapi wabak pandemik, supaya perpaduan ini dapat dikekalkan sehingga generasi yang akan datang. Saya juga berharap sikap perpaduan itu tidak hanya wujud ketika pandemik, sebaliknya dikekalkan pada bila-bila masa dalam apa juga keadaan.